والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: أتاكم شهر المبارك شهر فرض فيه الصيام وشهر نزل فيه القرآن وشهر فيه ليلة خير من ألف شهر. من أدى فيه خصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. من أفطر صائما فله مغفرة من ربه وله عتق من النار وله أجر مثل أجر الصائم لا ينقص منه شيئا. فقالوا: ليس كل منا يجد ما يفطر به صائما يا رسول الله. قال: إن الله يجزي من أفطر صائما ولو بشق تمر أو بشربة ماء أو بمذقة لبن، فأكثروا فيه ب4 خصال: خصلتان ترضون بهم الله، وأما الخصلتان لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان ترضون بهم الله أن تشهد أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان لا غنى بكم عنهما أن تسأل الله الجنة وتستعيذ من النار. فمن شرب من حوضي لا يظمأ من بعده أبدا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم أو كما قال. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kamu bulan yang diberkati, yakni bulan Ramadan. Bulan yang difardukan padanya akan puasa. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan bulan yang berlaku di dalamnya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesiapa yang melakukan satu amal kebajikan di bulan tersebut, seumpama melakukan amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Sesiapa yang melakukan satu amalan fardu di bulan tersebut, seumpama melakukan 70 amalan fardu seumpamanya di bulan-bulan yang lain. Ia adalah bulan kesabaran. Ia juga adalah bulan bersimpati sesama kamu. Dan ia juga merupakan bulan ditambah rezeki orang-orang yang beriman. Sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa pada bulan tersebut, maka bagi mereka itu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka itu pelepasan daripada azab api neraka. Dan bagi mereka ganjaran pahala seperti mana orang yang diberi makan. Lalu bertanyalah para sahabat ridwanullah ta'ala anhum ajma'in, tidak semua di kalangan kami yang mampu memberi makan orang yang berpuasa ya Rasulullah.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah tetap akan memberi ganjaran kepada sesiapa sahaja dari kalangan kamu yang memberi makan orang-orang yang berpuasa, walaupun dengan seulas tamar, ataupun dengan seteguk air, ataupun dengan sekali rasa susu. Perbanyakkanlah oleh kamu pada bulan tersebut dengan 4 amalan. 2 amalan untuk mendapatkan keredaan Allah, dan 2 lagi amalan yang mana kamu tidak boleh terlepas daripadanya. Adapun 2 amalan yang mesti kamu perbanyakkan untuk mendapatkan keredaan Allah ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, dan kamu beristighfar memohon keampunan daripada Allah. Adapun 2 amalan yang mana kamu mesti melakukannya, kamu tidak boleh terlepas daripadanya, iaitulah kamu memohon syurga dari Allah dan memohon perlindungan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang dapat minum air telaga itu kelak di hari kiamat, maka dia tidak akan kehausan buat selama-lamanya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Alhamdulillah. Pertama-tama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan perhimpunan kita pada malam yang mulia ini, di mana kita berada di ambang Ramadan. Ramadan bakal tiba, Ramadan menjelang tiba. Jadi tajuk ataupun fokus saya pada malam ini ialah untuk menyatakan tentang i'dad li tarhibil Ramadan, persiapan untuk kita menyambut bulan Ramadan. Tuan-tuan rahmat Allah SWT sekalian, alhamdulillah saya datang daripada selatan, daripada Johor. Sama dengan tuan-tuan pada malam ini dapat bertemu bersua, di mana saya dengan utara ni tak asing lagi lah sebenarnya. Sebab mak saya asal orang Perlis. Saya pun pernah belajar di Pondok Pak Yau, kuat Cempedak dulu. Jadi dengan utara ni biasa dah lah. Alhamdulillah 3-4 tahun ni dapat turun di sekitar ini atas jemputan dan hajat daripada sahabat-sahabat, dapat sama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Dulu saya mari dah solat di masjid ni. Masa tu kuliah dekat masjid depan sikit, masjid Al-Quran, silap masjid. Malam ni takut silap lagi, tapi rupanya betul lah. Dulu singgah solat, ingatkan kuliah sini tapi kuliah tempat lain. Malam ni betul dah kuliah sini, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi bercakap tentang persiapan untuk menyambut Ramadan. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menyatakan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Ramadan. Maka apakah perkara-perkara yang perlu sebelum kita menerima kedatangan Ramadan ini yang perlu kita buat? Pertama sekali, kita mesti melahirkan rasa terwujud, rasa rindu, rasa tidak sabar untuk kita menerima kedatangan Ramadan. Kita mesti lahirkan dalam perasaan dan jiwa kita rasa rindu kepada Ramadan. Kalau Nabi SAW berdoa kepada Allah melahirkan rasa nak bertemu dengan Ramadan, maka kita sebagai umatnya juga mesti melahirkan rasa rindu dan rasa untuk tidak sabar bertemu dengan Ramadan. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Kalau orang beriman dia rasa risau,
dia rasa takut, dia rasa berdebar-debar kerana nak menerima Ramadan, seolah-olah macam Ramadan ni satu bulan yang agak susah, menyukarkan dia, maka artinya ada something wrong, ada benda tak kena dalam iman dia. Ada benda yang salah dalam keimanan dia, ada krisis dalam iman dia. Sesiapa yang gembira menerima khabar tentang kehadiran Ramadan dan bercita-cita untuk hidup di bulan Ramadan, berharap-harap kepada Allah untuk hidup dan bertemu dengan Ramadan, mana inilah yang dikatakan orang yang benar-benar beriman. Siapa yang rasa risau kerana bulan Ramadan, bulan tak dapat makan, bulan sekat makanan, dia risau, maka aktiviti-aktiviti dia pun dia risau, akan banyak tersekat, akan banyak berubah jadualnya, kerana ketibaan Ramadan. Orang ni dia kena cek balik iman dia kepada Allah. Kerana orang beriman, dia akan rasa gembira, dia akan rasa terwujud, dia akan rasa tidak sabar, rindu untuk mendatangi Ramadan dan menerima kedatangan Ramadan. Itu dia. Itu persiapan yang pertama. Kita kena melahirkan. Bagaimana nak lahirkan? Kita kena berusaha dengan bermunajat kepada Allah. Antaranya ialah apa? Kita berdoa, bermunajat kepada Allah supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan seperti yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada doa, apa yang boleh kita buat? Kita melatih diri untuk kita bersedia untuk mendepani dan juga menghadapi Ramadan dengan amal ibadat. Di antaranya yang boleh kita buat untuk mendepani Ramadan, menyambut Ramadan, ialah dengan kita berlatih puasa. Berlatih puasa dalam bulan Syaban. Di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan disebut oleh Rasulullah, tapi disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, tidak ada bulan yang lebih banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selain daripada Ramadan kecuali Syaban. Selain daripada Ramadan, bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa ialah bulan Syaban. Ini sebut dalam sebuah riwayat, disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun begitu, puasa di bulan Syaban ni ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tidak ada lagi puasa selepas nisfu Syaban. Tak ada. Jadi ulama bahas, haram ke makruh. Maka mereka memutuskan bahawa hukum puasa selepas nisfu Syaban itu makruh. Makruh bagi siapa? Bagi orang yang pertama sekali, orang yang dia tidak pernah berpuasa sunat ataupun jarang-jarang, kadang-kadang, dia tak biasa, sesekali, itu hukum dia makruh. Ataupun tak pernah puasa sunat langsung, tiba-tiba mengada-ngada nak dekat-dekat Ramadan, lepas nisfu Syaban nak puasa pula, maka makruh, taklah haram. Makruh. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW yang sebut tidak ada lagi puasa lepas nisfu Syaban. Puasa itu puasa sunat, maksudnya. Orang yang dikecualikan daripada hukum makruh ni, iaitu yang pertama, orang yang masih ada lagi baki tertunggak qada Ramadan yang lepas. Itu boleh. Sebab Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," bila Rasulullah kata tidak ada lagi puasa pada 10 Syaban, Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, aku ada lagi baki hari-hari Ramadan yang aku tinggal yang lepas, belum lagi aku habis qada." Nabi kata, "Puasalah." Puasa tak ada masalah. Yang kedua kata ulama ialah siapa? Orang yang dah mulazamah, yang dah terbiasa, memang biasa dah puasa sunat. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu dia puasa Isnin Khamis, maka orang ini dikecualikan. Untuk dia boleh solat, dia boleh puasa selepas nisfu Syaban. Baik. Macamlah orang solat sunat qabliyah subuh. Bagi orang yang dah biasa, memang dia biasa sunat qabliyah subuh, tiba-tiba satu hari itu dia terlewat subuh, terlewat subuh, maka boleh dia buat solat
sunat qabliyah subuh itu qada selepas solat subuh. Pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak ada masalah. Tapi syarat dia mulazamah. Dia memang dah hari-hari dia buat solat qabliyah. Tak pernah tinggal. Cuma hari itu mungkin letih sangat, penat sangat, maka dia boleh qada. Itu keistimewaan orang yang menjadi amalan rutin, amalan yang biasa dalam hidupnya. Kalau tak biasa, maka tak dibenarkan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka latihan di antara cara untuk kita menyambut Ramadan, bersedia menyambut Ramadan, ialah dengan apa? Kita melahirkan rasa rindu, rasa tidak sabar kita untuk bertemu Ramadan. Pertama, yang kedua, kita melatih diri untuk kita beribadat, untuk bersedia untuk beramal ibadat di bulan Ramadan. Dengan apa? Bermula daripada bulan Rajab, bermula dari bulan Syaban. Supaya apa? Bila tiba Ramadan, kita tak rasa janggal dah. Kita dah rasa biasa dah. Taklah baru hari tu nak berlatih puasa. Masa itulah lepak, masa itulah ada gastrik, masa itulah ada pening kepala, masa itulah sakit perut, masa itulah macam-macam sakit. Sebab apa? Sebab baru belajar puasa. Selama setahun tu tak puasa. Tahun lepas Ramadan tu tak puasa dah. Jadi dah lama tak puasa, usus terperanjat. Contoh. Badan terperanjat. Letih dia semacam. Tapi bila dah biasa, kita bulan Rajab kita puasa, bulan Syaban kita berlatih puasa, tiba Ramadan kita dah Allah biasa, tegar biasa. Allah biasa, tegar biasa. Jadi mana tak ada masalah dah. Tak sakit. Mana kalau sakit sikit tu biasa dah. Sebab apa? Waktu tu bulan Rajab, bulan Syaban aku puasa dah. Memang ni lah penyakit dia. Dia kacau-kacau, dia gurau-gurau je. Seperti mana yang apa? Yang berlaku contoh kalau macam apa nama? Sakit perut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bila seorang sahabat dengan dia, ya Rasulullah aku sakit perut. Nabi kata makan madu. Dia pun makan madu. Kemudian tak baik, dia jumpa lagi Nabi, ya Rasulullah aku sakit perut lagi, tak hilang lagi. Nabi kata makan lagi. Dia pun makan. Kemudian sakit lagi, kali ketiga dia jumpa dia, Rasulullah tak hilang pun, makin sakit, ada sakit lagi. Nabi kata makan. Kali keempat dia jumpa Nabi, ya Rasulullah tak hilang. Nabi kata yang menipu itu adalah perutmu, sedangkan madu tidak pernah menipu. Madu ni Allah Ta'ala sebut, ini penawar bagi sakit perut, usus baik, madu, makan madu. Maka dia makan, lepas tu baik. Dia kena istiqamah, makan terus. Jangan makan 2-3 kali, lepas tu rasa-rasa tak boleh nak tinggalkan ubat, pergi cari ubat lain pula. Ni yakin dengan Quranic food ataupun sunnah food, pemakanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya itu hadis tentang madu. Jadi ini perut menipu kata Nabi. Yang menipu tu perutmu. Madu tidak menipu. Madu tu sifat dia apa? Membaikkan sakit perut, membaikkan usus. Jadi makan terus kan. Jadi sahabat ni dia ikut cakap Nabi, maka baik. Alhamdulillah. Istiqamah. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian, macam itulah juga. Bila puasa kan sakit perut sikit-sikit, tahan. Kerana puasa ini di antara hikmah puasa ialah apa? Dapat memberikan sihat. Dapat memberikan sihat. Jadi bila macam tu nak tahan juga lah. Cubalah tahan selama mana boleh. Tak boleh, Islam tidak paksa. Boleh berbuka seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kan, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sebut apa? Sesiapa yang sakit atau bermusafir ketika melaksanakan puasa, maka hendaklah dia menggantikan hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kalau tinggal 3 hari, ganti 3 hari bulan yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah mahukan kemudahan untuk kamu. Allah beri kelonggaran untuk kamu berbuka kalau tak tahan sakit.
Kenapa? Allah nak beri kemudahan kepada kamu, tak nak susahkan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak mahu menyusahkan kamu. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT. Tapi maksudnya apa? Tadi bila kita dah biasa buat pada bulan Rajab, bulan Syaban, kita puasa. Jadi bila sikit-sikit kita dah terbiasa. Bila kita tahan, rupanya boleh bertahan sampai buka. Jadi bila tiba Ramadan, sakit sikit-sikit itu tak ada masalah. Sebab apa? Kita dah pernah menghadapi pada bulan Rajab dan Syaban. Itu di antara hikmahnya. Kenapa? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Gitu. Baik. Itu yang kedua. Iaitu apa? Kita membiasakan diri dengan amal ibadat. Selain daripada amal ibadat, puasa apa lagi? Qiyamul lail pun begitu juga. Rasulullah SAW beramal menghidupkan malam di bulan Syaban di antaranya. Itu sebagai kalau kita belajar ataupun kita menghidupkan amalan di bulan Syaban pada amal ibadat kita qiyamul lail, bila tiba bulan Ramadan mudahlah kita nak bangun untuk qiyam. Taklah terkejut kan, terkejut nak sahur ya. Bila kita dah biasa qiyam, maka bangun untuk sahur, buat qiyam dulu, dapat qiyamul lail setidak-tidaknya sekurang-kurangnya 2 rakaat. Bila kita dah biasa bangun awal di bulan Rajab, di bulan Syaban, melatih diri bangun awal, maka insya-Allah mudah untuk kita bangun qiyam pada bulan Ramadan. Taklah susah. Tapi bila bulan Ramadan bangun nak belajar bangun malam qiyamul lail, masa itulah susah. Set loceng set bunyi loceng pun tak sadar. Sampai habis loceng bunyi, baru sadar habis dah waktu sahur. Sebab apa? Tak biasa. Bila dah dibiasakan qiyam bangun awal, saya ingat saya baca satu tulisan biografi Tuanku Nik Abdul Aziz. Dia sebut, dia kata hamba ni kalau pukul 5 sadar tak boleh tidur dah. Pejam macam mana pun mata, buat macam mana pun nak tidur, pejam mata untuk tidur, tak boleh tidur dah. Sebab hamba dah terbiasa bangun pukul 5. Pejam macam mana tak boleh. Jadi hamba bangun, berbuat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dulu, Allah Ta'ala bagi kekuatan. Ni kan apa? Dah biasa. Tapi biasa dulu apa? Dia sebut di antara sebabnya kerana almarhum ayah dia dulu apa? Kalau tak bangun, rendam dalam kolam. Kejut anak bangun tahajud, kalau tak bangun, ambil rendam anak dalam kolam. Bila rendam, dah biasa bangun pagi, jadi sampai ke besar, sampai ke tua, terbiasa terkejut. Terkejut ke 5 tak boleh tidur. Terkejut ke 5 tak boleh tidur. Ini apa? Dibiasakan dia bila kecil. Ada saya dulu, apa nama, tuan-tuan mungkin kalau saya belajar di Pulau Pak Yah Junet, dia cerita anak-anak dia dulu, anak-anak dia dulu kalau tak bangun pagi, dia kejut tu guna senampang. Dia ada senampang dia kejut. Kau tahu, aku tembak apa tadi. Bangun terus, bangun selalu, senampang tak ada dekat muka. Ini orang dulu punya latih anak-anak. Dari satu sudut nampak macam kanak, tapi sampai ke besar, dia punya kesan dia, anak jadi orang yang hebat. Anak jadi orang yang tak tinggal solat sebagai contoh. Dia ingat ikap dekat pokok kerenggu. Sebab apa? Tinggal solat, tak bangun subuh, sebagai contoh. Ini cara latihan orang tua betul-betul. Itu maknanya nak ceritanya, bila kita biasakan diri sebelum pada Ramadan, bila tiba bulan Ramadan, kita akan menjadi kebiasaan kita tak jadi terkejut dah. Itu persiapan yang kita mahu. Ada lagi baki-baki hari, beberapa hari ini usahakan untuk kita biasakan diri kita supaya bulan Ramadan malam pertama kita dah okey dah stabil dah. Taklah baru masa dulu terkebil nak bangun lepas tu tidur balik, bangun tidur balik kan. Sebab apa? Tak terbiasa untuk membangunkan diri. Seterusnya yang ketiga, persiapan untuk kita menyambut Ramadan ini ialah kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu. Dengan
ilmu. Ilmu Ramadan. Apa ilmu Ramadan? Ulama bahas. Di antara ilmu Ramadan ni dia ada 4 jenis ilmu. 4 jenis ilmu Ramadan. Yang pertama, hikmatut tasyri'. Hikmah pensyariatan puasa. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa ni? Kenapa? Kita kena tahu. Kena tahu hikmah pensyariatan puasa. Apa hikmah dia? Hikmahnya yang pertama sekali, apa yang saya sebut, saya bacakan ayat dalam Quran tadi, dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Hikmah disyariatkan puasa supaya kita jadi orang yang bertakwa. Itu hikmah dia yang terbesar. Maknanya lepas daripada Ramadan kita menjadi muttaqin, dia menjadi orang takwa. Nak jadi orang takwa macam mana? Saya ada bela seorang anak kat, nama dia Muttaqin. Nama tak mesti takwa. Nama je Muttaqin, tapi perangai kalau tak betul, bukan Muttaqin. Jadi takwa melahirkan takwa. Jadi apakah takwa itu yang kita faham? Takwa tu apa dia? Takwa selalu sebut Imam Khatib Yaumul Jumaah, khatib pada hari Jumaat sebut. Saya tak tahulah khatib sini sebut tak sebut. Apa itu takwa? Sidang Jumaat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian, para jemaah sekalian, supaya kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu dia. Dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Itulah maksud takwa yang telah disimpulkan oleh para ulama. Maksud takwa secara kesimpulannya kata ulama apa? Al-imtithalu bi awamirillahi wajtinabu nawahihi. Takwa itu ialah al-imtithal bi awamirillah, melaksanakan segala titah perintah Allah. Wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu maksud takwa secara kesimpulan. Walaupun secara perbahasan secara detailnya, takwa ini mempunyai berbagai maksud. Kalau kita lihat dalam perbahasan ulama-ulama tentang kalimah takwa, dia ada 3 maksud takwa. 3 maksud takwa secara khusus. Yang tadi itu secara umum, kesimpulan, conclusion, serta disimpulkan oleh para ulama. Tetapi bila dipecahkan cara lebih khusus, takwa ni ada 3 maksud dia. Yang pertama, maksud takwa itu ialah al-khawf atau al-khasyah, takut atau gerun kepada Allah. Satu. Maksud takwa dipecahkan daripada makna umum tadi. Yang pertama sekali ialah takwa itu bermaksud takut atau gerun kepada Allah. Yang kedua, takwa juga memberi maksud at-ta'ah, ketaatan kepada Allah. Taat. Siapa yang taat, maka takwa. Yang ketiga, maksud takwa juga disebut oleh ulama, ialah apa dia? Tazkiyatul qalbi, membersihkan hati, jiwa. Jadi usul-usul takwa ialah siapa yang ada rasa takut kepada Allah, gerun kepada Allah, makna dia sudah mencapai darjat takwa. Siapa yang ada ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka artinya dia takwa. Siapa yang berusaha membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya daripada noda-noda, daripada kekotoran, maka dia ada ketakwaan kepada Allah. Itu maksud takwa. Baik, kita pergi kepada step kedua pula. Daripada takwa itu, lepas kita tahu maksud dia, kita pergi kepada ciri-ciri takwa. Boleh nampak pada zahir orang yang takwa ni macam mana sikap dia, macam mana sifat dia, macam mana identiti dia, apakah ciri-ciri yang ada pada orang takwa ni. Kita boleh tengok daripada zahir. Saya nak bawa satu hadis, satu ayat tentang ciri-ciri takwa yang Allah sebut dalam surah Ali Imran.
Di antaranya Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ini ayat ni ayat jelaskan tentang sifat-sifat ciri-ciri orang bertakwa. Cuba kita renung ayat. Apa Allah sebut? Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu mendapatkan keampunan Tuhan. Cepat, jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Bab cepat dalam bab akhirat ni tangguh sebab apa? Jangan tangguh sebab apa? Sebab takut kita tak sempat. Sayyidina Umar sebut dalam satu ungkapan dia, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada." Beramallah kamu, kata Sayyidina Umar, untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati pada besok hari. Sebab tu Allah sebut cepat, segera buat baik, jangan tangguh, jangan tangguh. Kenapa Sayyidina Umar kata bekerja untuk dunia seolah-olah kita hidup selama-lamanya? Artinya apa? Kerja dunia ni boleh tangguh. Tak sempat hari ni, besok. Tak sempat besok, lusa. Tak sempat lusa, minggu depan. Tak sempat minggu depan, bulan depan. Tak sempat bulan depan, tahun depan. Boleh tangguh, tak apa. Boleh postpone kerja dunia ni. Tapi kerja akhirat kena rasa bahawa kita besok mati dah. Tak sempat dah nak buat hari ni, besok mati dah. Besok itu tanda kerana kita kena cepat akhirat. Bila kata mati, kita kerja ni nak pergi Ramadan, tiba-tiba tak sampai, besok mungkin salah suara daripada kita, Allah tarik nyawa dia, tak sempat hadir bulan Ramadan. Sebab tu kita minta munajat Allah Ta'ala, ya Allah, kalaupun kau nak tarik nyawa aku, ya Allah, sempatkan aku bertemu dengan Ramadan. Tak salah, minta Allah Ta'ala. Mana kita bersungguh-sungguh nak dengan Ramadan ni. Ada sahabat saya baru meninggal dunia minggu lepas. Allah, la salam wa la kalam. Tak boleh dulu. Tengok sihat segala-galanya. Tiba Allah tarik. Dengan baru hantar anak, tiba-tiba ubah. Allah Ta'ala boleh. Jadi kita takut, tak sempat. Tak malam ni, bangun-bangun tidur tak bangun tak. Maka buat amal kebajikan. Bersegera. Nak taubat. Tiap-tiap hari kena taubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun. Tuan-tuan rahmat Allah SWT sekalian. Yang kedua, Allah sebut apa? Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan segeralah kamu merebut syurga. Apa jalan-jalan untuk ke syurga? Ni di antaranya hadir majlis ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahadallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia untuk sampai ke syurga. Cepat, segera, jangan tangguh-tangguh. Sebab ini adalah jalan untuk ke syurga. Alhamdulillah, tuan-tuan telah dapat melaksanakan satu tuntutan, satu jalan untuk menuju ke syurga. Alhamdulillah. Baik. Yang mana syurga itu, kata Allah, arduhas samawati wal ardh, keluasannya seluas langit dan bumi. Luas syurga. U'iddat lil muttaqin, aku sediakan untuk orang-orang bertakwa. Di sini saya nak sebut. Ini dia punya apa? Maudhu' kita.
tajuk kita ataupun fokus yang saya nak sebut tentang ayat ini ialah apa? Ciri takwa. Allah sediakan syurga itu, kata Allah dalam ayat ini, lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa itu? Allah sebut ciri orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama sekali ialah mereka-mereka yang sentiasa membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah, fis sarra, ketika senang, wad dharra, dan ketika susah. Apa maksud ketika senang dan ketika susah? Maksudnya terus menerus tanpa henti, tak berhenti. Senang pun bagi, susah pun bagi. Kalau senang bagi banyak, susah bagi sikit. Segera, cepat. Ni cepat ni, kena cepat dapat kan? Kena cepat. Allah sebut dalam satu ayat yang lain, jangan jadi orang yang menyesal, tidak sempat bersedekah lalu mati. Tak sempat sedekah lalu mati. Apa dia kata bila dia merayu pada Allah dengan penyesalan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhan, kalaulah engkau lewatkan sikit kematian aku, nescaya sempatlah aku nak amal bersedekah. Fa asaddaqa, kalau engkau lewatkan sikit kematian aku, nescaya aku sempat bersedekah. Rupanya dia tangguh nak sedekah. Tangguh, tak boleh besok. Dia tangguh. Tiba-tiba Allah matikan dia, tak sempat. Apa penyesalan dia? Ya Allah, kalau engkau lewatkan sikit aku punya kematian, sempat aku bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku tergolong di kalangan orang-orang yang saleh. Ya Allah, dapat buat baik. Jadi jangan tangguh sedekah. Tadi pun dah keluar tabung. Ini saya nak ajak lagi sedekah. Saya sambil tu berdakwah, sambil mohon infak untuk madrasah saya, Madrasah Al-Masriyah. Masriyah mana pula ni? Ada Masriyah sini pun ada Masriyah juga. Ya. Sama dengan namanya Madrasah Masriyah sini. Asalnya Cawangan. Tapi oleh kerana tahun 80-an dulu hubungan susah, jadi orang yang mengasaskan madrasah ni minta izin daripada sini untuk beroperasi sendiri lah, tanpa cawangan, daripada sini, tapi guna nama yang sama, Al-Masriyah. Jadi dah sinonim lah dengan Penang ni. Ada orang dia search kat Google, kat internet, dia tengok, dia nak cari sekolah Arab nama Al-Masriyah, dia dapat nombor telefon saya, dia call. Dia orang utara. Saat kata dia nak daftar anak ke Masriyah. Saya ni Masriyah Johor, saya kata, oh iya ke? Bukan Penang kata dia. Bukan, saya Johor. Rupanya ada dua Masriyah. Kalau kat internet tu ada dua Masriyah. Satu Masriyah Penang, satu Masriyah Johor. Jangan silap. Jadi Madrasah Masriyah ni madrasah kita, madrasah kami swasta, dah 30 tahun alhamdulillah. Saya menyambung jariah Allah alamu, untuk teruskan mentadbir dan mengurus madrasah ni. Jadi hari ini mohon infak kepada sahabat-sahabat, daripada tuan-tuan, daripada ada dua lah. Satu, ada kita sediakan bahagian wakaf. Satu bahagian wakaf RM50. Kita sediakan sijil wakaf. Siapa yang bayar RM50, jadi yang wakaf kita bagi satu sijil. Kalau RM100, dua sijil wakaf, dua bahagian. Satu lagi tabung sedekah, tabung infak. Itulah nak bagi RM1 ke RM10 ke RM20, terpulang pada tuan-tuan. Ini sebagai jariah. Kita buka. Sari'u, bersegeralah, jangan tangguh-tangguh. Kalau tangguh, takut nanti jadi macam ayat yang Allah Ta'ala sebutkan tadi. Ni setiap hari orang mukmin mesti bersedekah, setiap hari. Khususnya di waktu pagi. Ada satu tempat dia buat tabung untuk Korea dia, tabung subuh. Setiap rumah dia ada tabung subuh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Setiap pagi kata Nabi akan turun malaikat, dua malaikat. Satu malaikat yang akan berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Wahai Tuhan, berilah orang yang menafkahkan hartanya akan ganti balik hartanya. Satu.
Adapun malaikat yang kedua, kata Nabi, yang turun pada waktu pagi itu akan berkata apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Tuhan, tolong binasakan harta orang yang kedekut. Tiap-tiap hari, kata Nabi, tiap pagi malaikat akan turun. Dua malaikat. Satu malaikat doakan keberkatan, tambahnya rezeki orang yang menginfak. Satu lagi malaikat yang mendoakan kemusnahan harta orang yang kedekut. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun satu hal, belajar sedekah mula daripada bulan ni. Belajar bersedekah mula daripada sekarang. Sedekah dengan cara yang segera. Belajar. Sebab disebut dalam sebuah riwayat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajwadin nas wa kana ajwaduhum ma fi Ramadan. Adalah Rasulullah itu merupakan ajwad. Ajwad apa ajwad? Sepemurah-pemurah manusia. Ajwadin nas, manusia yang paling pemurah. Rasulullah ni tak boleh challenge pemurah dia. Wa kana ajwaduhum ma fi Ramadan. Dan apabila tiba bulan Ramadan, Rasulullah menjadi lebih pemurah daripada bulan-bulan yang lain. Subhanallah. Rasulullah ni pemurah dah. Tapi kata Aisyah, bila tiba Ramadan, pemurahnya Nabi itu lebih daripada bulan-bulan yang lain. Subhanallah. Dan kata Aisyah, pemurahnya Nabi di bulan Ramadan itu, nak kata lebih tu, bayangannya macam mana? Karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Angin yang bertiup. Tuan-tuan bayangkan angin bertiup macam mana? Saya gambarkan macam ni lah. Kesimpulannya, kalau bulan lain, kalau selok kucing, dia akan pilih saiz dulu. Saiz besar, saiz kecil, saiz sedang, baru keluar. Mungkin yang saiz kecil sekali dia keluar, ataupun saiz sedang sekali dia keluar, ataupun saiz paling besar dia keluar. Ataupun dia tengok warna, keluarkan dulu tengok warna. Warna ungu, warna biru, warna hijau, warna merah. Contoh, pilih mana satu. Itu mungkin bulan-bulan biasa. Tapi bila bulan Ramadan, apa? Gambarannya seolah-olah seperti angin bertiup. Selok je keluar, selok je keluar. Tak berkira dah, tak berkira. Sebab apa? Dapat doa malaikat. Tak berkira dah. Kalau berkira, masih lagi ada ciri-ciri kedekut. Bila ciri kedekut, takutlah. Tak bertambah sebab apa? Bagi itu rasa berat. Dan inilah ciri Nabi SAW. Dan inilah ciri takwa yang Allah sebut. Orang takwa itu apa? Dia sentiasa memberi. Susah pemberi, senang pemberi. Tak pernah stop. Kalau susah, bagi 1000. Bila senang, bagi 1000. Nah, yang penting dia tak pernah stop. Jadi saya pun tertarik dengan satu kuliah tu, dibuat tabung subuh. Saya pun dapat juga tabung tu. 2 tabung lagi. Tak kau. Subuh masuk. Subuh masuk duit. Tak kira lah. Waktu tu ada duit banyak, masuk banyak, habis sikit. Dah penuh tabung tu, bagi pada benda-hari untuk nak tabung subuh. Mudah-mudahan dengan praktik amalan itu menjadikan kita orang yang terlatih untuk memberi kepada manusia. Ada satu lagi di kampung saya dulu waktu saya kecil lah. Saya duduk kampung saya, kampung Watu. Solat subuh ni, setiap kali solat subuh ada seorang hamba Allah, orang tua. Dia akan bawa duit pergi masjid. Dia akan sedekah pada anak-anak yang hadir solat subuh ke masjid. Dia akan bagi 50 sen kadang RM1, kadang RM20. Ikut dia lah. Masa tu tahun 80-an. Jadi tahun 80-an ni maknanya masa tu 20 sen bersodak, 50 sen bersodak. Setiap kali subuh dia akan bawa. Dia tengok mana budak-budak yang datang solat subuh, dia akan bagi. Budak-budak penuh. Kenapa? Dia kempen kawan-kawan dia datang solat subuh, apa? Dapat duit. Ini sebagai cara hamba Allah ni. Pakcik ni pun saya pun dah tak ingat sebab saya datang tu, lepas tu dah pergi merantau belajar ke mana, dah tak jumpa dah. Masya-Allah. Tapi hebat, setiap kali subuh dia mesti bawa. Dia sedekah waktu subuh. Subhanallah. Jadi tuan-tuan boleh amalkan dari anak-anak daripada remaja. Tak apalah, mula-mula dia datang mungkin kena duit.
Lepas tu dengar sikit-sikit dengar kuliah kan. Dengar kuliah tambah lagi. Gitu. Saya ingat saya ada seorang sahabat, dia duduk di Baling. Dia cerita tentang almarhum Asy-Syahid Ustaz Ibrahim Libya. Dia cerita Asy-Syahid Ibrahim Libya ni dia berhenti kerja JAKIM. Kenapa? Dia tengok orang kampung dia ada main nombor ekor. Dan ada pergilah nombor ekor dia pergi busur kadang-kadang. Pergi. Jadi dia tengok rosak. Jadi dia berhenti kerja dekat Kuala Lumpur, dia balik kampung dia. Dia buka madrasah. Antara cara dia, dia nak tarik orang kampung untuk apa? Duduk belajar ilmu, majlis ilmu. Ni sahabat saya cerita. Sebab dia pun kecil-kecil juga masa peristiwa Mali itu berlaku. Di Baling, Mali. Dekat saya, tak jauh. Jadi dia kata apa? Asy-Syekh Ibn ni, dia kerana bagi gula-gula dia panggil budak-budak. Ni. Nak gula-gula tak? Nak duit tak? Nak, dia bagi. Lepas tu dia kata, kalau nak tiap-tiap hari, mari datang rumah ustaz belajar ngaji Quran. Okey? Nak. Dia budak-budak ni pun seronok. Nak duit, pergi rumah ustaz. Ngaji Quran dulu. Baru dapat duit. Ngaji Quran dulu, baru dapat duit. Jadi budak-budak boleh mengaji Quran. Mak bapak pun suka budak-budak ni mengaji, suka mengaji Quran. Walaupun mula mengaji juga. Lepas tu juga minta buat kelas untuk lelaki, buat kelas untuk perempuan. Ini cara Syekh Ibn Libya, dia nak didik orang kampung ni. Dia balik kampung, dia duduk. Subhanallah, tuan-tuan, Allah Subhanahu sekalian. Dia cukup besar. Di antara benda yang boleh bawa kematian pada dia, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan itu dapat selamatkan kita di akhirat, di alam barzakh dan di akhirat besok. Daripada orang tak tahu mengaji, kita ngajar mengaji daripada kecil sampai ke besar. Subhanallah. Masya-Allah. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu taala sekalian. Itu ciri yang pertama, sedekah. Sedekah. Tengok diri kita sudah atau belum ada ciri itu. Kalau belum, lahirkanlah bermula daripada hari ini, bermula daripada malam ini. Dan seterusnya sampai bulan Ramadan. Jadikan seperti mana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba saja bulan Ramadan lebih laju daripada bulan-bulan yang lain, tak kira. Yang kedua, Allah sebut tentang ciri orang bertakwa dalam ayat ini apa dia? Wal kaziminal ghaiz, menahan marahnya. Ini menahan marah. Orang-orang yang pandang barang, yang pantang kena usik sikit, sensitif. Bulan Ramadan adalah bulan sebagai melatih diri supaya meredakan kemarahan dan menahan marah. Rasulullah SAW telah menyebut dalam sebuah hadis, apabila kamu sedang berpuasa, tiba-tiba ada orang yang mencemuh, syatamaka au darabaka, orang yang mencemuh kamu. Kamu sedang puasa, tiba-tiba ada orang maki hamun kamu. Satu. Ataupun pukul kamu. Pukul. Lebih teruk daripada itu. Maka faqul inni shaim, inni shaim, inni shaim. Katakan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini cara dia. Cakap aku sedang berpuasa tu cakap macam mana? Yang pertama cakap untuk diri sendiri lah. Untuk diri sendiri. Kan? Tahan-tahan ni. Kalau ikut ni dah panas lah. Bulu roma dah meremang. Telinga dah apa? Dah berbulu. Sebagai contoh dah. Dah panas. Hati dah panas ni. Tengok kecil besar orang ni. Kan? Tapi apa? Tahan juga. Macam mana nak tahannya? Inni shaim, inni shaim, inni shaim. Aku sedang puasa ni, aku tengah puasa ni, aku tengah puasa. Kalau aku balas ni, habislah rosak puasa. Kau habislah rosak puasa. Seolah-olahnya begitu. Bukan kata kau orang tu. Kan? Orang tu bagi-bagi. Kau tahu tak, aku tengah puasa ni, aku tengah puasa ni. Orang tu kau aku kira apa? Kau puasa tak puasa? Lepu macam mana? Dia bukan faham tak? Kita kata untuk diri kita sebagai apa? Motivate pada kita. Motivasi pada kita. Kata-kata semangat untuk apa? Tahan diri kita daripada marah. Bila keluar daripada sebulan Ramadan, kita melatih tahan diri daripada marah. Keluar daripada Ramadan, kita menjadi orang bertakwa yang boleh menahan diri daripada marah. Subhanallah. Tengok, mampu tak mampu Ramadan yang lalu berjaya ataupun tidak membentuk diri kita menjadi orang bertakwa ataupun belum. Yang ketiga Allah sebut dalam ayat ini apa? Wal afina 'anil nas, memberi maaf kepada manusia. Beri maaf kepada manusia. Beri maaf kepada manusia ni, ada orang dia boleh tahan marah,
Bila orang cemuh dia, orang maki dia, orang buat jahat ke dia, dia boleh tahan, dia tak balas. Tapi satu masalah, dia dendam. Dia dendam. Tak apa, tak apa. Hari ni hari kau. Hari ni hari kau. Tengoklah besok lusa. Dia gitu ni kata orang Melayu. Dia tak boleh beri maaf orang. Tak? Dia simpan sampai 7 keturunan kadang-kadang. 7 keturunan kau tak senang. Aku doakan. Gitu. Ni orang Melayu. Tapi orang mukmin, orang beriman, dia tak jadi gitu. Satu, dia tahan marah. Kemudian apa? Beri maaf. Memberi maaf kepada manusia susah. Nak beri maaf ni kalau tak ya. Tapi inilah latihan di bulan Ramadan, memaafkan manusia. Tuan-tuan. Ada orang kata, tak boleh, ni bulan Ramadan, si baiklah bulan Ramadan, si baik. Kalau bukan bulan Ramadan, lama dah kau gunakan. Tahu tak? Tunggu. Lepas Ramadan nanti, sikap. Lepas Ramadan nanti. Ataupun apa? Pergi Mekah takut haji dia rosak. Dia pun sakit hati ni. Habis buat haji je, kat atas kapal terbang tak sampai ke Malaysia lagi dah lepuk orang dah. Apa? Hari tu nak buat apa? Tengah buat haji. Nanti rosak haji aku habis kan? Jadi dia tahan, rupanya dia simpan dendam. Ini bukan orang beriman. Bukan orang takwa. Orang takwa ialah orang yang beri maaf kepada manusia tak. Kan? Ada juga orang kata, saya akan tuntut di akhirat besok. Tak habis kat dunia, tak akhirat. Ini tak beri maaf pada orang. Nabi SAW, subhanallah, orang yang paling pemaaf. Kita baca banyak sirah Nabi SAW tentang pemaafnya Nabi. Jiran dia buat sampah ke rumah dia, buang sampah. Tiap-tiap hari tak sampah depan rumah. Rasulullah SAW ambil dia, bersihkan sampah. Sedikit pun tak bercakap, tak tegur je kan. Padahal dia tahu yang buat jahat tu jiran. Dia salah, dia terima. Sampai satu hari tengok sampah tak ada kat depan rumah. Ke mana sampah ni? Ke mana orang ni? Sakit agaknya. Lalu Nabi pergi ziarah. Orang tersebut orang kafir, budak muda dalam royak. Rupanya betul sakit. Rasulullah ziarah dia. Dia menangis, Rasulullah menziarahi dia. Sedangkan dia tahu bahawa Rasulullah tahu dia yang buat jahat pada Nabi SAW. Lalu akhirnya dia melihat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Ini sifat pemaaf Nabi yang tidak ada pada orang lain. Sebab itu Allah Ta'ala menjelaskan, memuji Rasulullah SAW. Akhlak baginda cukup hebat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu sungguh di atas akhlak yang azim, agung. Allah sebut dalam Quran, hey Muhammad, kamu ni manusia yang paling excellent, yang paling hebat akhlak. Tidak boleh cerewet. Apa lagi dalam satu ayat Allah SWT sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Demi sesungguhnya telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum, terasa berat olehnya bebanan yang kamu pikul. Harisun alaikum bil mu'minin, Muhammad itu tamak orangnya kepada kamu agar kamu semua beriman. Raufur rahim, Muhammad itu orangnya lembut lagi penyayang. Subhanallah. Allah sebut dalam Quran ciri Nabi SAW. Muhammad ini dia tak boleh tengok orang susah. Kalau kamu susah, Muhammad juga akan terasa berat dengan kesusahan kamu. Dia pasti akan cuba menolong kamu walaupun dia susah. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha, dia tahu dah perangai Rasulullah ni, sifat Nabi ni. Satu hari kata Aisyah, aku menyimpan sekeping roti untuk aku makan bersama dengan Rasulullah. Makanan yang ada kat rumah hari itu sekeping roti je, tinggal dia untuk dia makan dengan Nabi. Tiba-tiba ada orang fakir datang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, ada tak makanan, saya nak minta sikit, saya lapar. Kadang-kadang Allah datangkan sebagai ujian malaikat pelakon, nak tengok kita, kita ni orang ni macam mana. Datang
minta makanan dengan Aisyah. Aisyah kata, aku telah memberi makanan tersebut kepada dia. Lalu Rasulullah balik. Apabila Rasulullah balik, Rasulullah tanya kepada aku, ya Aisyah, ma indana min at-ta'am, ada makanan apa kita hari ni nak makan? Aisyah kata, ya Rasulullah, minta maaf, tadi aku dah simpangkan sekeping roti, tapi tiba-tiba ada fakir miskin datang minta makanan, aku bagi pada dia. Ya Rasulullah, minta maaf. Apa jawab Nabi? Nabi kata apa? Nasuh dia, hari ini kita puasa. Subhanallah. Kalau kita, kau dah tahu roti itu tinggal satu, apa pergi bagi orang? Dah tahu aku tak ni, aku balik lapor ni. Dah tahu satu, pergi bagi ke orang pula. Kita, Nabi SAW kata, puasalah kita. Aisyah tak apa. Sebab Aisyah tahu sifat Nabi. Kalau Aisyah tak bagi, Aisyah cerita tadi orang tapi dah sebut roti tak dapat nak bagi. Yang kena marah dia. Yang kau tak bagi kenapa? Ada orang tu nampak bagi. Rasulullah sanggup bersusah demi umat dia. Sanggup bersusah. Banyak lagi kisah-kisah yang dipaparkan tentang sirah baginda Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minin. Kemudian Allah sebut tentang ciri Nabi apa dia? Harisun alaikum bil mu'minin. Muhammad itu amat ke atas kamu supaya kamu menjadi orang beriman. Kalau boleh Nabi ni nak tengok kita semua beriman, tidak ada umat dia masuk syurga. Tidak ada umat dia masuk neraka. Rasulullah nak tengok semua umat dia beriman masuk syurga belaka. Kalau boleh, tapi apakan daya ketentuan Allah Ta'ala. Sebab itu tak salah umat Rasulullah SAW, ummati, sayangnya Nabi kepada umat itu. Muhammad itu orang yang lembut dan orang yang penyayang, kata Allah. Subhanallah. Tuan-tuan rahmati Allah, ini ciri orang bertakwa. Dan yang keempat Allah sebut dalam ayat itu, ciri bertakwa apa dia? Ialah orang yang sentiasa bertaubat. Bertaubat. Apabila buat salah, teringat taubat. Dan taubat yang dilakukan itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengulang balik apabila dia dah bertaubat. Itu ciri orang bertakwa. Kalau ulang balik, buat salah ulang balik, buat salah ulang balik, itu bukan orang takwa nama dia. Orang takwa ialah taubat, dia tidak akan mengulang balik dosanya. Kerana dalam keadaan dia tahu benda itu salah. Jadi tengok diri kita ni ada ke tidak sifat takwa. Di mana orang yang ada ciri-ciri itu, kata Allah, aku sediakan bagi mereka jannah, syurga, arduhas samawati wal ardh, keluasannya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Itu baru satu ilmu. Dia ada 4 ilmu, baru satu. Sembilan ni InsyaAllah tak apa, boleh terus kan? InsyaAllah terus. Dah habiskan. Ada 3 lagi ilmu terkait dengan Ramadan. Yang pertama tadi ilmu tentang apa? Hikmah disyariatkan puasa. Apa hikmah dia yang terbesar? Menjadi orang takwa. Hikmah kita, Allah syariatkan puasa supaya kita jadi takwa. Baik, maknanya lepas pada Ramadan, tengok diri kita ada takwa ke tidak. Yang kedua, ilmu berkait dengan apa? Ahkam Ramadan. Hukum hakam berkait dengan Ramadan. Kita kena tahulah hukum hakam berkait dengan Ramadan. Maknanya kalau jadi macam ni, apa boleh saya? Jadi macam ni, apa hukum dia? Jadi macam ni, macam mana nak buat? Sebagai contoh, saya datangkan satu kisah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Seorang lelaki yang datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, habislah aku, binasalah aku. Nabi kata, kenapa? Sebab dia kata, aku telah menjima isteriku di siang Ramadan. Bila besarlah puasa aku, anak buat macam ni Rasulullah, aku dah terlajak. Bukan terlajak laris, terlajak jima dengan isteri. Jadi Rasulullah kata, kalau begitu hendaklah kamu membebaskan seorang hamba, kata Nabi, sebagai kafarah kepada dosa kamu. Sebab kamu jima isteri kamu di siang Ramadan, kamu hendaklah bebaskan seorang hamba. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku tak mampu nak bebaskan seorang hamba, duit tak cukup lah. Nak bebas seorang hamba ni kena ada duit. Banyak pula duitnya. Bukan 200-300 ribu. Orang sekarang kan nak ambil apa, tukang gaji je, ribu habis, 4-5 ribu habis nak ambil tukang gaji. Daripada syarikat agensi, nak bayar cukai tu, nak bayar cukai ni, macam-macam lah.
Nak beli hamba itu nak kena bayar pada tuan dia. Kalau tuan dia letak harga 10,000, kalau tuan nak hamba aku ni, aku bayar harga 10,000. Bebas. Jadi dia ni tak ada duit. Dia kata, Rasulullah, aku tak mampu nak bebaskan seorang hamba. Rasulullah senyum. Rasulullah kata, kalau tak mampu nak bebaskan seorang hamba, hendaklah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dengar 2 bulan berturut-turut, kecut perut. 2 bulan turut-turut. Sebab apa? Puasa sebulan pun untuk dia tahan. Ini 2 bulan. 2 bulan ni betul-betul ni ada 60 hari. Bagi contoh 60 hari, tiba-tiba hari ke-59 terbatal puasanya. Batal puasa. Dari 9. Ulang balik daripada tahap pertama. Bukan tuan balik sambung. Kena ulang balik. Tak ada ganti-ganti, kena ulang balik. Bila dia dengar macam tu, dia kata, ya Rasulullah, aku tak mampu lah nak puasa 2 bulan turut-turut pun tak mampu. Puasa sebulan ni pun dah kelang kabut. Tapi dia tak sebut macam tu. Dia kata, aku tak mampu saja. Jadi Rasulullah senyum. Setelah kata, kalau kamu tak mampu juga nak puasa 2 bulan turut-turut, hendaklah kamu memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin. Dengar fakir miskin pula. Dia kata, Rasulullah, awak anak miskin. Aku ni orang miskin. Aku ni miskin, macam mana nak bagi makan 60 orang miskin? Sebab aku pun termasuk dalam asnaf fakir miskin yang kena bagi makan. Dia jawab macam tu. Rasulullah tergelak je dia jawab macam tu. Rasulullah gelak. Rasulullah kata, kalau macam tu, oleh kerana kamu pun orang miskin juga, Nabi kata, mu berilah anak bini kamu makan, maka telah kafarahlah dosa kamu. Cukup bagi kamu anak bini sudahlah. Aku masa dia begitu. Bebas hamba, tak mampu puasa 2 bulan turut-turut. Kalau tak mampu juga, bagi makan 60 fakir miskin. Ini 3-3 pun tak mampu juga, maka bagi makan anak beranak sudah. Tapi janganlah tuan-tuan ambil hadis ni, wah ini lesen besar ni. Tak apa, lepas ni kita boleh cakap dengan bini dia, tak kisah dah ada hadis ni, hadis lesen besar ni. Lepas ni kita go on. Kita jalan, nanti time buka puasa abang belikan makanan untuk kita nak beranak lepas lah kafarah. Ini cash ni special cash. Special cash. Sebab apa? Dia ni memang miskin. Kalau tuan-tuan dalam kategori itu, silakan. Jangan suruh dah. Kalau orang tak miskin pun buat miskin, jangan cari pasal. Besok nak jawab depan Allah Ta'ala besok. Siap. Itu. Ni contoh hukum hakam puasa. Jadi nak kena tahu. Kalau terbuat macam ni, macam mana nak selesai? Terbuat macam ni, macam mana nak selesai? Itu kena belajar lah. Malam ni tak boleh lah. Kalau belajar malam ni juga, pukul 12 nanti balik. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, ilmu yang ketiga iaitu apa dia? Fadailur Ramadan. Timbalah ilmu tentang fadilat Ramadan. Kelebihan. Buat macam ni apa ganjaran pahala dia, buat macam ni apa ganjaran pahala dia, tahu. Di antaranya apa yang saya sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Rasulullah kata, man aftara sha'iman, sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, falahu maghfiratun min rabbi, maka bagi dia keampunan Allah, walahu itqun minan nar, pelepasan daripada azab neraka, walahu ajrun mislu ajri shaim la yanqusu min syai'an. 3 ganjaran yang akan dapat. Yang pertama keampunan Tuhan, yang kedua pelepasan neraka, azab neraka, yang ketiga ganjaran pahala seperti orang yang diberi makan. Subhanallah. Bila tahu macam ni, kita motivasi cepat-cepat jadi. Hari pertama nak bagi makan pada siapa, hari kedua nak bagi makan pada siapa, hari ketiga nak bagi makan pada siapa. Madrasah saya dah dah seminggu lebih dah ada orang tempah. Ustaz, buka puasa 1 hari berapa kos dia? Saya berkatalah gedebuk ini 1 hari untuk buka puasa saja lebih kurang dalam 400 untuk 200 orang pelajar. Okey, saya tempah untuk 3 hari. Bagi akaun bank masuk bank in sekolah. Untuk 3 hari jamuan iftar pelajar-pelajar. Lepas tu ada pula orang kau. Jadi nak support apa? Buka puasa dan sahur. Sahur pun boleh juga. Jadi kita bagi langsam, maknanya sekali dengan sahur, sekali dengan moreh. Ada itu yang antara ifak tu orang Singapura. Dia kata moreh apa Ustaz moreh? Orang sini ada moreh ada kan? Tak ada. Moreh ni makan lepas tarawih. Kuih muih. Orang sini sebut apa? Moreh ke?
Ada kan? More. Dia kata more tu apa? More makan lepas tarawih, dia kata. More pun more lah sekali dengan more sekali lah kita. Kita kali dengan more 600 lah. Okay, satu lagi. Okeylah saya ambil 3 hari kata dia. Okey. Ya. Jadi ni belum ni tak sampai Ramadan lagi dah tempah makan untuk Ramadan. Untuk nak lagi makan. Itu orang yang mampu. Yang tak mampu apa? Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau itu untunglah orang kaya lah. Dia boleh buat buffet tiap-tiap hari depan rumah dia. Buffet Ramadan. Kalau orang Arab yang ada kedai-kedai makan, dia akan buat apa? Iftar majanan. Buka puasa percuma. Dekat atas meja kat kedai makan tu, dia letak roti Arab, berapa keping, kemudian dia letak full cicak untuk roti, kemudian dia letak kurma. Siapa-siapa yang datang time buka puasa je, tengok meja kosong, duduk situ makan terus. Masjid-masjid pun kita juga siapkan untuk makanan berbuka puasa. Siapa-siapa musafir ke lalu singgah ke apa, buka puasa. Ini style orang Arab. Kita ni ada sebagai tempat ada, sebagai tempat tak ada. Ada sebagai masjid tiap hari buat bubur lambu. Kat Johor tu bubur lambu lah. Buat untuk bagi tiap hari. Jadi ada orang bawa beldi. Dia ambil bubur lambu tu beldi. Jadi kita kata tak rasa macam kata tak boleh buat beldi ni, orang lain nak makan juga. Nanti kalau satu beldi mu seorang, nanti orang lain tak dapat. Kita jadi buat mangkuk kan. Sini ada buat bubur lambu tiap hari. Tak ada buat lagi. Kalau nak kita boleh usahakan sebagai jariah. Jadi orang import ada import murah, ada import makanan dan sebagainya untuk nak buat sebagai contoh. Baik, contoh rahmat Allah SWT sekalian, itu tentang fadilat ilmu yang ketiga tentang bila kita baca macam tu, maka kita akan terdorong untuk buat amal kebajikan. Yang keempat, ilmu berkait dengan adabur Ramadan, adab-adab di bulan Ramadan. Ada apa? Ada bercakap. Jangan cakap banyak bulan Ramadan, banyakkan zikir. Jadi dah tak boleh ngetih kat warung kan. Kalau warung ni jadi tempat puak dia kan. Jadi tak boleh cakap banyak. Jaga pandangan mata. Pandangan mata di luar Ramadan. Apa dia nak lihat, tengok TV ke Astro, kurang-kurangkan. Tengok benda yang baik. Sebab kita nak dapat puasa khawas, bukan puasa awam. Puasa orang yang terbaik, bukan puasa orang biasa-biasa. Kita takut kita jadi orang yang kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu yang kita takut. Maka kita buat benda yang jaga adab-adab sepanjang dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian ilmu yang dapat saya kongsikan sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, rahmat, hidayah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sampaikan kita ke bulan Ramadan yang akan datang, dan Ramadan itu adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka bil rahim wa ta'allimna fa innaka 'alayna qadir. Allahumma rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la danan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaitahu wa la zaliman illa hadaitahu wa la mazluman illa nasartahu wa la tabi'a wa anta wa la dhalaman illa radadtahu wa 'amman illa satartahu wa hadatan min hawadith dunya wal akhirah laka fiha radawan wa fiha salah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.